Peristiwa 13 Mei 1969. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya dari Parti Pembangkang telah menyentuh isu sensitif iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa keantaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Oleh itu, hal ini disifatkan oleh Parti Pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar buat mereka. Pada pilihan raya umum tersebut, Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO dan MCA-MIC telah gagal untuk memperolehi majoriti 2/3 di Parlimen. Pihak pembangkang yang memperoleh pencapaian gemilang dalam pilihan raya tersebut telah meraihkan kemenangan mereka pada 11 dan 12 Mei 1969. Walaupun pihak pembangkang telah mendapatkan permit polis bagi perarakan kemenangan, mereka telah melencong dari laluan yang ditetapkan dan telah melalui kawasan Melayu iaitu Kampung Baru. Terdapat segelintir pengikut perarakan telah mengeluarkan slogan-slogan sensitif berkenaan isu perkauman semasa mengadakan perarakan di sekitar Kuala Lumpur. Pada 13 Mei 1969, Parti Gerakan telah mengeluarkan kenyataan meminta maaf di atas kelakuan penyokong mereka. Seterusnya, Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Harun Idris telah mengumumkan bahawa perarakan balas meraihkan kemenangan UMNO akan dijalankan pada 7.30 malam pada 13 Mei 1969. Disebabkan kejadian berlaku pada 11, 12 dan 13 Mei, maka bermulalah rusuhan antara kaum yang diingati sampai sekarang iaitu peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini dan menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan orang Cina. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbulkan juga rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat antara kaum. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui antara satu sama lain. Orang Melayu mencemburui kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Satu, pengisytiharan darurat untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal, untuk memberi masa kepada pihak yang terlibat bertenang dan berfikir secara sena tindakan mereka untuk cuba menghentikan kekacauan yang berlaku dalam masa yang singkat. Membentuk Majlis Gerakan Negara. Mageran diketahui oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak dan juga pemimpin parti politik, pegawai kanan kerajaan dan pegawai tinggi polis dan fungsi Mageran mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna, mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. 3. Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada 1970. Fungsi ialah untuk meneliti isu-isu perpaduan negara serta menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. Penasihat kepada Majlis Gerakan Negara. Kepentingan perpaduan. Tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberi pengajaran kepada semua rakyat Malaysia sehingga kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa berbaik sangka antara satu sama lain. Malah memerlukan kesedaran yang mendalam di kalangan rakyat bahawa sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, beriri hati dan menanam sifat curiga. Sifat-sifat ini merupakan salah satu ancaman kepada negara. Dengan terdapat pelbagai kaum, budaya dan pegangan agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1969 ini mungkin berulang sekiranya tiada kesedaran tentang isu-isu sensitif yang timbul dan tidak mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat.
kehilangan harta benda dan nyawa. Peristiwa 13 Mac 1969 ini sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa faedah, malah punca kepada berlakunya perpecahan dan perbelahan antara kaum Melayu dan kaum Cina yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar, dan yang paling malang ialah bilangan nyawa yang terkorban. Peristiwa ini jelas masih meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat. Oleh itu, masyarakat tidak perlu bersikap keterlaluan dalam memperjuangkan ideologi masing-masing sehingga mengikut emosi dan amarah.